apa yang tersemak hati mereka ialah tawar diri kena hendak sesuatu. Jadi misal kata macam mana akan berlaku bila yang kalah ni akan melakukan yang arah untuk merosakkan parti. Apa pandangan Datuk Seri cara-cara sebegini? Itu yang telah saya jelaskan lebih awal tadi. Jika jawatan dan kedudukan parti digunakan untuk memenuhi tembolok nafsu serakah peribadi, maka parti akan rosak. Tetapi saya tidak fikir masalah itu membarah terlalu banyak. Ianya memang wujud di dalam mana-mana parti politik, bukan sahaja dalam UMNO, tetapi saya fikir UMNO di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib lain bentuk rohnya dan berbeza sikap dan pola pemikiran, kerana kita tidak lagi mampu untuk melayani nafsu serakah politik kita sebagaimana yang pernah berlaku hingga UMNO diharapkan. Okay, tadi Datuk Seri kata akan berlaku setiap kemungkinan akan berlaku perubahan 40% dalam pemimpinan sebab pemilihan yang baru. Lepas tu kepada calon yang baru, dia ada kata yang mengatakan orang yang dah ada nama, dah ada jawatan berpeluang lebih tinggi daripada orang-orang yang baru untuk menawarkan diri. Tidak semestinya orang yang telah ada nama akan dipilih. Kalau ada nama tetapi nama itu tidak baik, kalau prestasinya tidak baik, kalau sumbangannya sumbangan mereka kepada parti tidak ada atau tidak banyak, akan umbi mengetahuinya. Saya fikir harus beri kepercayaan kepada sistem baru ini. Kalau kita mempertikaikan setiap sistem baru yang diperkenalkan, saya fikir orang itu harus mempersesuaikan dengan sistem baru yang ada, harus merelevankan dirinya dengan kehendak dan situasi semasa. Jangan, tidak boleh menari mengatakan tanah tinggi rendah. Itu sih penting sekali bila kita faham pemilihan ini makin dekat. Nanti besok pun calon-calon akan mengambil borang pencalonan dihantar kan. Wujudnya juga tangan-tangan baik di kalangan pembangkang cuba untuk memperlekehkan pemilihan kita ni. Macam-macam ada kongkong lah, kompromi, akan ada apa ni, barter trade ke apa ke. Apa nasihat Datuk Seri kepada saudara-saudara semua yang cuba memperlekehkan pemilihan kita kali ini yang sebenarnya lebih luas, lebih demokratik, lebih telus? Apa yang kita perlu layan pendapat pembangkang ni? Mereka tak ada hak. Mereka jaga parti masing-masing lah. Kelemahan lebih banyak dalam parti pembangkang. Yang pilih anak beranak pasal apa? Yang pilih adik-beradik saja pasal apa? Mereka lebih baik daripada kita. Kenapa DAP perlu diadakan pemilihan parti semula? Kenapa parti lain ada permasalahan tentang soal menentukan kepimpinan? Jaga barang dan kain sendiri dulu sebelum jaga kain orang lain. Jadi pada sama Datuk Seri mungkin boleh bagi nasihat kepada ahli-ahli UMNO yang di jangan ikutlah dekat dia orang. Jangan terpengaruh. Mungkin dia orang akan ada cuba jadi batu api ke apa ke. Datuk Seri punya nasihat. Ini masalah keluarga UMNO. Jangan dengar pendapat orang lain. Bukan kita tidak mahu terbuka. Ini masalah keluarga kita. Ini masalah rumah tangga kita. Biar ahli keluarga dalam rumah tangga itu selesaikan dan tentukan hala tujuannya. Pedulilah pendapat orang lain. Ada perception yang semua dibina. Datuk Seri menggunakan kedudukan sebagai Menteri Dalam Negeri untuk menimbulkan imej yang Datuk Seri ini perform dengan dengan berbagai cantas apa semua ni kan. Jadi seolah Datuk Seri digambarkan menggunakan ini untuk menaikkan imej. Ketika saya menang naik presiden pertama kali, saya bukan Menteri Dalam Negeri. Alhamdulillah saya menang juga nombor 1 kedudukan naik presiden. Ketika itu tak ada off cantas. Saya jaga JAKIM. Saya jaga soal masjid. Saya jaga soal kampung haji. Saya jaga soal Majlis Ulama Islam. Kenapa saya menang juga? Bukan soal kementerian, tetapi akar umbi pada hemat saya melihat seseorang berdasarkan kepada perkhidmatannya, bukan kedudukannya di kementerian mana. Ada di kalangan naib presiden yang lalu berupa menteri besar atau ketua menteri,
Ada yang tidak ada jawatan di dalam kerajaan, masih menang lagi. Artinya pemimpin itu ditentukan oleh sokongan daripada perwakilan. Di dalam soal ini perwakilan itu datang daripada akar umbi. Dan tolong hormat pendapat perwakilan. Jangan menafikan keintelektualan dan kebijaksanaan perwakilan itu. Jangan sembarangan dengan sembrono untuk mewujudkan situasi pada seseorang. Dan saya fikir kalau Datuk Seri Najib ketika pertama kali menjadi naib presiden, dan ketika itu saya menjadi sekretar politiknya, ketika itu Datuk Seri Najib menjadi Menteri Pertahanan dan Datuk Seri Najib dapat nombor 1 sebagai naib presiden. Dia tidak pun sebagai menteri di KDN. Katanya Datuk Seri Najib diminati daripada dahulu lagi. Kelebihan ada daripada diri beliau. Janganlah melakukan analisis yang tidak ada asas. Okey, kita talk about Perhimpunan Agung kali ini. Perhimpunan Agung ni adalah perhimpunan yang pertama selepas UMNO dan BIN pilihan raya yang lalu. So, kita nampak kita kurang kursi kali ini. So, apakah Datuk Seri berharap persidangan dapat memberi pembakar semangat ataupun just orang kata datang untuk just bersidang je kali ini? Apa pandangan Datuk Seri itu? Persidangan tahun lepas pun tidak ada pemilihan parti. Persidangan sebelum itu pun tidak ada pemilihan parti. Persidangan yang terakhir yang ada pemilihan parti ialah pada 2008. Kenapa perlu semangat makin luntur, luluh, longlai bila pemilihan itu dibuat dalam bulan Oktober dan perhimpunan bulan Disember? Kenapa lemah nak memikirkan kalau tak ada pemilihan, semangat tidak ada? Soal PRU ni akan datang bila tempohnya tamat dan tiba masanya. Jangan layani semangatnya dengan rasa kejelikan disebabkan oleh tidak ada pemilihan. Bagi saya, sama ada pemilihan atau tidak, Perhimpunan Agung adalah merupakan tempat untuk perwakilan dari negeri-negeri, terutama jurucakap, meluahkan pendapat dan pandangan yang mewakili negeri untuk didengar. Bukan sahaja oleh pucuk pimpinan, tetapi perwakilan keseluruhannya. Dan jangan lupa, ianya didengar oleh ahli-ahli yang bukan UMNO. Artinya orang-orang Melayu yang bukan UMNO, rakyat Malaysia keseluruhannya, malah pemimpin dan rakyat negara luar juga. Ya, sesuai soalan akhir dengan pilihan ini sebagai akhir kita ini, apalah last kali nasihat ke pandangan Datuk Seri, baik kepada yang menawarkan bertanding, baik yang akan memilih, baik yang akan menerima keputusan nanti kalau ada menang semua, apalah pandangan untuk kita ketika. Siapalah saya untuk memberikan nasihat kepada calon-calon, tetapi saya harus memberikan nasihat pada diri saya sendiri. Pertama sekali, kita mohon pada Allah Ta'ala, pilihlah di kalangan mereka yang terbaik untuk menjadi kumpulan kepemimpinan bagi terus memperkukuhkan Datuk Seri Najib sebagai Presiden Parti, Tan Sri Muhyiddin sebagai Timbalan Presiden Parti, dan kita adalah bukan juak-juak yang akan melaksana dan melunaskan tugas bagi terus merelevan dan meremajakan UMNO untuk diterima oleh khalayak masyarakat dan pengundi-pengundi keseluruhannya bila tiba PRU yang akan datang, insyaAllah.